A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita fil maddah al-lughah al-arabiyah di saf as-salis dalam subjek bahasa Arab untuk tahun 3. Tahta al-mawdu' ألوان حولنا خصوصا حرف ح حركات القصيرة حركات الطويلة علامات الساكنة وعلامات مشددة مع معلمة نور هداية حاجي محمد نواوي من SK Sungai Talam. Baiklah anak-anak, untuk sesi PDPR kita pada hari ini, tajuk yang kita akan pelajari adalah tajuk yang baru, iaitu Alwanu Haulana, yang bermaksud warna di sekeliling kami. Tetapi pada hari ini fokus utama pembelajaran kita adalah kepada huruf H, iaitu yang mempunyai harakat al-qasirah, H yang mempunyai baris yang pendek, harakat at-tawilah, baris yang panjang, alamat as-sakinah, yang ada tanda mati, wal musyaddadah, yang juga mempunyai tanda sabdu. Mari sama-sama kita lihat. Awalan, harakat al-qasirah. Harakat al-qasirah ini bermaksud bacaan pendek. Kita akan lihat satu persatu ya. Fokus utama kita pada minggu ini adalah huruf H. Awalan, H harakah fathah. H yang berbaris atas. Contoh kalimahnya halibun. Maratan ukhra, halibun. Anak-anak perhatikan sebutan huruf H ini adalah pendek kerana dia tiada tanda untuk dibaca dengan panjang. Bagi kalimah ataupun contoh yang kedua, harfun H harakah kasrah. Huruf H yang berbaris bawah. Contoh kalimahnya hisanun. Maratan ukhra, hisanun. Apabila kita ingin menyebut sebutan huruf H yang berbaris bawah, tidak boleh dipanjangkan kerana tiada tanda panjang di situ. Bagi contoh yang ketiga, harfun H harakah dhammah, iaitu huruf H yang berbaris di hadapan. Contoh kalimahnya hurufun. Maratan ukhra, hurufun. Sebutan H yang mempunyai harakah dhammah tidak boleh dipanjangkan kerana di situ tiada tanda panjang. Hurufun. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan beralih kepada harakat at-tawilah, iaitu bacaan panjang. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, huruf H yang mempunyai selepasnya huruf alif dan tandanya harakah fathah. Sebutan bacaannya mestilah dipanjangkan 2 harakat. Ha, ha. Contoh kalimahnya sahabun. Maratan ukhra, sahabun. Perhatikan, Ustazah telah menyebut pada huruf H ini
panjangnya 2 harakat kerana terdapat huruf alif mad dan sebelumnya mempunyai harakah fathah. Apabila bertemu huruf alif dan sebelumnya ada baris di atas, perlu dipanjangkan 2 harakat. Bagi contoh yang kedua, huruf ha yang bertemu dengan huruf ya, dan pada huruf ha harakah kasrah berbaris bawah, huruf ya alamat sukun. Maka bacaan apabila bertemu dengan kedua-dua huruf ini akan menjadi panjang 2 harakat. Sebagai contoh, sahifatun. Maratan ukhra, sahifatun. Perlu dipanjangkan pada huruf ha dan juga huruf ya. Dan sekiranya anak-anak lihat di sini, pada huruf ha-nya harakah kasrah dan pada huruf ya-nya mempunyai alamat sukun, tanda mati. Bagi contoh yang ketiga, harfun ha wa harfun waw. Fi harfun ha harakah dhammah berbaris depan. Fi harfun waw alamat sukun, tanda mati. Apabila bertemu dengan huruf kedua ini, maka bacaannya perlu dipanjangkan juga kepada 2 harakat. Sebagai contoh, suhu nun. Suhu nun. Huruf ha perlu dipanjangkan 2 harakat. Baiklah anak-anak, yang ketiga kita akan tengok pula ataupun lihat kalimah as-sakinah. Kalimat as-sakinah yang bermaksud perkataan yang mempunyai tanda mati. Sebagai contoh, kalimah yang pertama, harfun alif harakah fathah wa harfun ha alamat sukun. Apabila kita ingin menyebutnya, akan menjadi ah. Huruf alif mestilah dimasukkan ke dalam huruf ha kerana pada huruf ha ini adanya tanda mati. Adakah orang mati kita boleh sebut ataupun dengar suaranya? Tak ada kan? Jadi perlulah huruf yang dimatikan ini dimasukkan ataupun dipinjamkan kepada baris yang hidup, iaitu baris atas. Jadi bunyinya ah. Okey, untuk contoh kalimahnya, maru. Maru. Pada huruf ha terdapat tandanya sakinah ataupun tanda sukun, ya, tanda mati. Baik, untuk contoh yang kedua, harfun mim harakah kasrah berbaris bawah. Harfun ha alamat sukun. Sebutan dia mih. Huruf mim ini adalah hidup kerana dia ada baris di bawah. Tetapi huruf ha ini tandanya mati. Maka dipinjamkan huruf ha ini dimasukkan ke dalam huruf mim apabila kita ingin menyebutnya. Mih. Baik, dan contoh kalimahnya adalah mihfazatun. Maratan ukhra, mihfazatun. Dan bagi yang keempat, kita akan lihat pula al-kalimatu musyaddadah, iaitu perkataan yang terdapatnya tanda sabdu. Contoh yang pertama, harfun ha alamat syaddah. Kalimahnya rahhalatun. Maratan ukhra, rahhalatun. Sekiranya anak-anak perhatikan, pada huruf ha ini terdapatnya alamatus syaddah wa harakah fathah. Pada huruf ha ini terdapatnya tanda sabdu dan juga berbaris atas. Cara bacaannya, anak-anak perlu masukkan huruf ra ke dalam huruf ha
dan hidupkan kembali sebutan huruf H tersebut. Sebagai contoh, roh ha latun. Maratan ukhra, roh ha latun. Bagi contoh yang kedua, harfun ha wa alamatus syaddah. Huruf ha yang bertanda sabdu juga. Sebagai contoh kalimahnya, lah hamun. Maratan ukhra, lah hamun. Anak-anak perlu masukkan huruf lam ke dalam huruf ha. Kemudian hidupkan kembali sebutan huruf ha tersebut. Lah hamun. Maratan ukhra, lah hamun. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah pelajari sebanyak 4 perkara. Yang pertama, baris ataupun bacaan pendek. Yang kedua, bacaan panjang. Yang ketiga, kalimah yang mempunyai tanda mati. Dan yang keempat, kalimah yang mempunyai tanda sabdu. Dan bagian terakhir, di sini Ustazah akan fokuskan bagaimanakah kedudukan huruf H apabila berada di awal kalimah atau di awal perkataan, di tengah kalimah, dan kedudukan huruf H apabila di akhir kalimah. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, apabila huruf H berada di hadapan kalimah, bentuk ataupun cara menulisnya adalah seperti yang telah Ustazah paparkan ini. Sebagai contoh kalimahnya, humurun. Maratan ukhra, humurun. Baiklah anak-anak, untuk contoh huruf H apabila berada di dalam ataupun kedudukannya di tengah, maka bentuk penulisannya adalah seperti ini. Sebagai contoh kalimahnya, bahatha. Maratan ukhra, bahatha. Dan bagi yang terakhir, kedudukan H ataupun cara menulis H apabila huruf ini terdapat di akhir kalimah. Sebagai contoh, sobahun. Maratan ukhra, sobahun. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita telah selesai mempelajari 5 perkara. Jadi Ustazah mengharapkan anak-anak semua faham dengan apa yang telah kita ulang kaji ataupun pelajari pada hari ini. Dan untuk itu, Ustazah ingin anak-anak semua membuat latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti pada muka surat 60, 61 dan juga 62. Kemudian anak-anak boleh hantar latihan ataupun latihan di dalam buku aktiviti tersebut ke dalam link Telegram yang telah Ustazah sediakan. Setakat itu saja untuk hari ini. Syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.